Standard kandungan 2.2 perkumuhan dan penyahtinjaan. Standard pembelajaran 2.2.1 menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan. 2.2.2 mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan. 2.2.3 membuat inference kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan hasil penyahtinjaan. 2.2.4 menjelaskan pemerhatian tentang perkumuhan dan penyahtinjaan manusia secara lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita akan mempelajari tajuk perkumuhan dan penyahtinjaan. Apakah yang dimaksudkan dengan perkumuhan dan penyahtinjaan? Perkumuhan bermaksud proses penyingkiran bahan buangan daripada badan. Sementara penyahtinjaan bermaksud proses penyingkiran sisa bahan makanan daripada badan melalui dubur. Jika murid-murid dapat lihat maksud kedua-dua proses ini, ia menyingkirkan bahan buangan daripada badan manusia. Terdapat 3 organ perkumuhan, iaitu ginjal, peparu dan kulit. Setiap organ ini mengeluarkan hasil perkumuhan yang berlainan. Mari kita lihat hasil perkumuhan bagi organ ginjal. Organ ginjal terletak di bahagian pinggang manusia. Manusia mempunyai sepasang ginjal iaitu di kiri dan kanan. Hasil perkumuhannya ialah air kencing. Air kencing yang terhasil di organ ginjal akan disalurkan melalui salur kencing ke pundi kencing. Apabila manusia berasa hendak membuang air kecil, kita akan ke tandas dan mengeluarkan air kencing tersebut. Hasil perkumuhan bagi organ peparu ialah karbon dioksida dan wap air. Organ peparu terletak di bahagian dada manusia. Organ peparu dilindungi oleh tulang rusuk. Okey, bilakah hasil perkumuhan karbon dioksida dan wap air ini dikeluarkan daripada peparu manusia? Ya, apabila kita menjalankan proses pernafasan semasa menarik dan menghembus nafas. Ketika menghembus nafas, hasil perkumuhan karbon dioksida dan wap air akan dikeluarkan daripada peparu melalui trakea dan dibebaskan daripada hidung ataupun mulut. Hasil perkumuhan organ kulit ialah peluh. Kulit terletak di keseluruhan badan manusia. Hampir keseluruhan badan manusia dilitupi oleh kulit. Peluh dihasilkan di kelenjar peluh di bawah kulit. Terdapat kelenjar peluh atau kilang peluh di bawah kulit di mana peluh dihasilkan dan akan mengalir keluar melalui salur peluh ke liang-liang roma kulit. Manusia akan mengeluarkan peluh apabila melakukan aktiviti aktif seperti berlari atau bersukan. Seterusnya, organ penyahtinjaan. Organ penyahtinjaan ialah usus besar dan dubur. Usus besar terletak di bahagian perut manusia dan dubur di bahagian punggung. Hasil penyahtinjaan ialah najis atau tinja. Pada gambar raja, usus besar ditandakan dengan kawasan yang berwarna bulatan merah. Begitu juga dengan dubur yang berada dalam bulatan merah.
Di sini, cikgu sediakan peta aiting buih berganda bagi menunjukkan banding beza di antara perkumuhan dan penyah tinjaan. Okey, persamaan di antara proses perkumuhan dan penyah tinjaan ialah kedua-duanya adalah proses menyingkirkan bahan buangan. Sementara perbezaannya ialah kedua-dua proses ini mempunyai organ masing-masing, iaitu organ perkumuhan ialah peparu, ginjal dan kulit. Sementara organ bagi penyah tinjaan ialah usus besar dan dubur. Begitu juga dengan hasil daripada organ perkumuhan, iaitu wap air dan karbon dioksida bagi organ peparu, air kencing bagi organ ginjal dan kulit ialah peluh. Organ penyah tinjaan, hasil daripada organ penyah tinjaan ialah najis atau tinja. Kepentingan menyingkirkan hasil perkumuhan dan penyah tinjaan. Peta aiting buih di sini menunjukkan kepentingan perkumuhan dan penyah tinjaan. Yang pertama, untuk menyingkirkan bahan-bahan yang tidak digunakan oleh badan. Yang kedua, membuang sisa toksik yang dihasilkan oleh bahan buangan dari badan. Ketiga, mengawal suhu badan. Keempat, mengelakkan penyakit kronik. Dan yang kelima, memastikan tubuh badan sihat. Apabila manusia menghadapi masalah dalam menjalankan proses perkumuhan, beberapa penyakit yang disebabkan oleh masalah ini akan timbul. Di antaranya penyakit batu karang, sistisis dan buah pinggang. Terdapat juga penyakit yang disebabkan oleh masalah penyah tinjaan. Di antaranya ialah sembelit, di mana kesukaran untuk membuang air besar. Yang kedua, buasir. Dan yang ketiga, lebih kronik lagi, kanser usus. Manusia dapat mengelakkan masalah-masalah serius yang disebabkan daripada ketidaklancaran atau ketidaknormalan proses perkumuhan dan penyah tinjaan. Di antaranya, kita boleh mengamalkan beberapa amalan kesihatan seperti minum air secukupnya, makan makanan yang berkhasiat dan bersenam. Mari kita uji minda. Nyatakan persamaan di antara proses perkumuhan dan penyah tinjaan. Murid-murid boleh mendapatkan jawapannya di akhir video ini. Selamat mencuba dan selamat belajar.